Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya ialah Intan Sahira binti Muhammad Faisal. Saya merupakan pelajar semester 1 University Institute Teknologi Mara, Kampus Puncak Alam. Saya telah mendapat didikan, tunjuk ajar dan bimbingan daripada seorang pensyarah yang amat berdedikasi. Beliau dikenali sebagai Puan Nur Damiah Husna binti Norsad. Beliau memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam subjek CTU 552 atau berkaitan dengan Current Issues and Philosophy. Pada hari ini, saya akan berkongsikan dan membentang dua perkara. Perkara pertama iaitu berkaitan dengan sejarah falsafah Barat. Secara amnya, sejarah falsafah Barat dibahagikan mengikut 4 peringkat. Peringkat pertama iaitu peringkat awal, dan peringkat awal ini bermulanya pada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno atau lebih dikaitkan dengan zaman batu. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno di mana pada ketika ini manusia mula berfikir atau mereka mengubah cara pemikiran mereka dari arah mitologi ke arah pemikiran rasional. Dan zaman yang ketiga dikaitkan dengan zaman keemasan Yunani. Pada zaman keemasan Yunani ini, manusia memainkan peranan penting kerana mereka mula memiliki kebebasan untuk bersuara, menyuarakan idea dan pendapat mereka. Dan yang terakhir sekali yang berlaku pada zaman Hellenistis Romawi, yang berlaku pada peringkat awal iaitu munculnya beberapa aliran. Seterusnya, sejarah falsafah Barat terus berkembang kepada peringkat pertengahan. Peringkat pertengahan munculnya 4 zaman. Yang pertama zaman Pederi dibagikan kepada 2 iaitu zaman keagamaan dan sosial. Dan yang kedua zaman Scholasticism. Dan yang ketiga zaman kebangkitan pemikiran Averroism. Dan yang keempat zaman Renaissance di mana pada ketika ini manusia mula merindukan kepada kebebasan bersuara. Seterusnya, falsafah Barat terus berkembang dalam zaman moden. Zaman moden dikategorikan kepada 3 abad, iaitu abad ke-17, abad ke-18 dan abad ke-19. Abad ke-17 di mana kemunculan aliran rasionalisme dan abad ke-18 di mana munculnya aliran empiricism, dan pada ketika ini terdapatnya manusia yang mendakwa bahawa ilmu pengetahuan mempunyai sifat a posteriori, dan pada abad ke-19 kemunculan gerakan romantism. Falsafah Barat semakin hari ke hari terus berkembang, iaitu pada abad ke-20 atau zaman kontemporari. Dan perkembangan terakhir aliran falsafah zaman kontemporari adalah munculnya pelbagai aliran baru. Itu sahaja yang akan saya kongsikan berkaitan dengan sejarah falsafah Barat. Seterusnya saya akan membentangkan dan mengulaskan tentang konsep falsafah pendidikan melalui perspektif Barat. Perkataan falsafah secara umumnya berasal daripada perkataan Yunani kuno, filosofi atau philosophia. Philo bermaksud mencintai, manakala sophie atau sophia bermaksud kebijaksanaan. Jika perkataan ini digabungkan menjadi filosofi atau philosophia, maka ia didefinisikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan ataupun cinta terhadap ilmu pengetahuan. Menurut pandangan atau perspektif Barat, seorang tokoh yang dikenali sebagai Plato, beliau berpendapat bahawa falsafah bermaksud ilmu pengetahuan yang segala ada atau pengetahuan yang berkaitan di sekeliling kita. Dan menurut Kamus Dewan, falsafah merupakan ilmu tertinggi yang menjadi tunjang dan dasar kepada ilmu-ilmu lain atau ilmu-ilmu yang berada di sekeliling kita. Dan falsafah pendidikan melalui perspektif Barat dibahagikan mengikut 2 kumpulan. Yang pertama, falsafah pendidikan tradisional dan yang kedua, falsafah pendidikan moden. Falsafah pendidikan tradisional dibahagikan lagi kepada 2 kelompok iaitu perennialism dan essentialism. Manakala
Falsafah pendidikan moden juga dikategorikan kepada dua kelompok, yaitu progresivisme dan rekonstruksionisme. Alhamdulillah, sekian sahaja daripada saya, Intan Sahira binti Muhammad Faisal, dan terima kasih saya ucapkan atas bimbingan yang telah diberi tunjuk ajar dan yang telah dibimbing oleh Puan Nur Damia Husna binti Norsan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya berkaitan dengan sejarah falsafah Barat dan konsep falsafah pendidikan melalui perspektif Barat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahmi Bishabuddin. Saya merupakan pelajar jurusan Pentadbiran Perniagaan Perbankan Islam. Di sini saya akan membentangkan tentang falsafah pendidikan Barat tradisional. Baik, falsafah pendidikan Barat tradisional terbahagi kepada dua aliran, iaitu aliran perennialisme dan aliran esensialisme. Apa itu perennialisme? Baik, perennialisme sebenarnya berasal daripada bahasa Latin, iaitu perennis, lalu diterjemahkan kepada bahasa Inggeris, iaitu perennial, yang bermaksud kekal ataupun tidak berubah. Aliran ini wujud pada abad ke-20 dan diasaskan oleh 3 orang tokoh falsafah, iaitu Robert Maynard Hutchins pada tahun 1899 sehingga 1977, Jacques Maritain pada tahun 1882 sehingga 1973, dan Mortimer Jerome Adler pada tahun 1902 sehingga 2001. Okay. Tujuan utama aliran perennialisme ialah untuk menerapkan nilai ilmu dan pengetahuan yang bersifat universal, di mana ia tidak mempunyai had masa. Selain itu, ia juga adalah untuk mengajar anak murid untuk bersedia menghadapi cabaran yang akan mendatang. Terdapat beberapa fahaman ahli-ahli perennialisme, iaitu mereka menganggap bahawa pemikiran manusia zaman sekarang sangat cetek disebabkan oleh terlalu taksub dengan aliran pragmatisme, materialisme dan fahaman sains. Mereka juga beranggapan bahawa terdapat banyak permasalahan yang berlaku pada zaman sekarang, terutamanya dalam bidang pendidikan. Mereka juga beranggapan perennialisme dapat mengembalikan kebudayaan zaman dahulu, kerana perennialisme memfokuskan kepada sistem kebudayaan zaman dahulu. Baik, terdapat 4 tumpuan perennialisme, dan yang pertama ialah kurikulum. Perennialisme memfokuskan kepada bidang kemanusiaan dan kesusasteraan, di mana bidang ini dikatakan mengandungi sifat ketulusan yang kuat mengenai fitrah manusia. Yang kedua ialah teknik pengajaran. Teknik pengajaran yang diamalkan ialah teknik didaktik, di mana guru dan pelajar memainkan peranan masing-masing seperti mengajar dan belajar. Selain itu, guru juga berhak untuk tidak mempedulikan sebarang soalan daripada anak muridnya. Yang seterusnya ialah peranan guru. Seorang guru itu haruslah berautoriti, di mana beliau mestilah menguasai ilmu tentang mata pelajaran yang hendak dipelajari. Dan yang terakhir ialah peranan pelajar. Seorang pelajar haruslah belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Baik, kita teruskan dengan aliran yang kedua, iaitu aliran esensialisme. Baik, esensialisme sebenarnya berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu essential, yang membawa maksud penting ataupun inti kepada sesuatu perkara. Ia juga merupakan ilmu atau kemahiran yang perlu diajar kepada anak murid. Ia bersifat praktikal dan pragmatik, di mana ia mementingkan kesan sebenar ciri sesebuah teori. Ia juga adalah untuk mengetahui perkara-perkara asas agar seseorang dapat menjadi seorang individu yang produktif. Baik, yang seterusnya ialah tumpuan esensialisme. Terdapat 4 tumpuan esensialisme, iaitu yang pertama ialah kurikulum, di mana esensialisme mengamalkan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Yang kedua pula ialah teknik pengajaran, di mana esensialisme mengamalkan kaedah didaktif, di mana seseorang pelajar tidak digalakkan untuk bertanya sebarang soalan kerana ia dianggap sebagai membuang masa. Yang seterusnya ialah peranan guru. Seorang guru haruslah menjadi role model kepada pelajar mereka, kerana segala tindakan guru akan diikut oleh para pelajar. Selain itu, seorang guru juga haruslah mahir dalam mendisiplinkan pelajar mereka, di samping menguasai bidang ilmu yang hendak diajar kepada pelajar mereka. Dan yang terakhir ialah peranan pelajar. Seorang pelajar haruslah menumpukan perhatian di sekolah, di samping rajin berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sekian itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih.
Falsafah pendidikan barat moden menumpukan kepada perkara asas sahaja dan ini lebih bersifat praktikal dan pragmatik. Dalam bidang falsafah pendidikan barat moden terdapat dua cabang lain iaitu yang pertama progresivisme dan yang kedua rekonstruktivisme. Jadi yang pertama ialah progresivisme. Progresivisme dalam cabang ini banyak dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme dan naturalisme. Intipati realiti dilihat sebagai satu perubahan oleh ahli progresivisme. Menurut ahli progresivisme, mereka berpendapat bahawa ilmu ditarifkan sebagai sesuatu yang relatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja dan tidak dianggap benar untuk selama-lamanya. Menurut ahli progresivisme juga, mereka berpendapat mereka menganggap bahawa guru sebagai seorang pembimbing ataupun penasihat untuk membantu pelajar-pelajar mengenali masalah mereka dalam keadaan persekitaran yang berubah. Pendekatan induktif juga perlu diterapkan kepada anak-anak murid untuk agar mereka memikirkan penjelasan isu-isu pendidikan yang timbul dan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran yang berubah. Okey, seterusnya kita lanjutkan dengan cabang yang kedua. Cabang yang kedua merupakan rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme merupakan salah satu serpihan falsafah dari fahaman progresivisme. Menurut ahli-ahli rekonstruktivisme, mereka berpendapat bahawa sekolah merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. Setiap sekolah mestilah bersedia dengan pelajar yang sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling, yang sentiasa boleh menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling untuk membentuk semula masyarakat. Rekonstruktivisme juga menjadi perhatian Theodor Bernhard Bramil bahawa cabang ini sesuai dengan kebudayaan dan kemasyarakatan. Kurikulum falsafah ini terdiri daripada bidang sains sosial, terutamanya dalam mata pelajaran kajian sosial yang memfokuskan isu tempatan dan isu-isu antarabangsa dan kecenderungan semasa dan masa depan. Dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, guru juga berperanan untuk menimbulkan isu-isu sosial yang dianggap penting sebagai pengetahuan seorang pelajar. Oleh itu, kaedah yang digunakan oleh guru memberikan impak yang sangat besar kepada murid-murid agar lebih aktif untuk mencapai matlamat pendidikan dan mencuba untuk mengubah paradigma lama masing-masing. Hai, nama saya Akilah Nahamidah Mazwan. Saya akan menerangkan apakah faktor-faktor kedatangan ataupun pengaruh falsafah pendidikan barat pada pemikiran umat Islam. Yang pertama, tokoh Islam yang menerima teori pendidikan tokoh barat. Yang kedua, penjajahan British ke Asia Tenggara. Yang ketiga, media massa. Faktor yang pertama ialah tokoh Islam yang menerima dan menyokong falsafah pendidikan barat. Falsafah pendidikan digubah adalah untuk melahirkan insan yang dapat menyumbang kepada kemakmuran negara. Falsafah pendidikan pada setiap negara tidak sama. Kepelbagaian falsafah disebabkan oleh faktor sejarah yang berbeza. Bagi orang yang beragama Islam, falsafah yang digunakan mestilah daripada tokoh Islam kerana teori-teori yang mereka gunakan adalah bersumberkan dua benda iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka akan lebih mudah untuk menerima dan mempelajarinya tanpa rasa sangsi. Akan tetapi, terdapat juga teori-teori barat yang diterima dan disokong oleh tokoh Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina yang menyokong teori-teori tentang akhlak, perubatan, matematik dan sebagainya. Tapi terdapat juga teori barat yang diterima dan disokong oleh tokoh Islam tetapi dikritik oleh tokoh Islam yang lain seperti Al-Ghazali yang mengkritik tentang teori Aristotle yang mengatakan tentang kelahiran selepas mati dan ilmu Tuhan. Faktor yang kedua ialah apabila kedatangan iaitu kuasa penjajahan British di Asia Tenggara. Pada mulanya, pendidikan tanah Melayu adalah secara tidak formal dan tidak memberatkan perkembangan kognitif pelajar-pelajar. Pada mulanya, British hanya datang untuk mengaut keuntungan hasil biji timah dan getah, tetapi telah mendirikan beberapa buah sekolah yang menggunakan sistem vernacular di abad pertengahan kurun ke-19 di Pulau Pinang dan di Melaka. Akan tetapi, ibu bapa berasa sangsi kerana mereka tidak menggunakan sistem yang berdasarkan Quran. Oleh itu, kerajaan British
Menggubal kembali pendidikan dengan menggunakan dasar Quran bagi menarik perhatian ibu bapa dan menarik lebih ramai pelajar untuk masuk. Faktor yang ketiga ialah media massa. Kemudahan internet yang sedia ada mudah untuk mempengaruhi pendidikan orang Islam. Sumber yang digunakan adalah kebanyakannya bersumberkan falsafah pendidikan barat. Penulis maklumat ini kebanyakannya orang-orang barat. Maka mereka akan gunakan falsafah pendidikan barat sebagai bahan rujukan mereka. Dengan mudah, berbagai ilmu falsafah pendidikan barat dipelajari tanpa disedari. Dengan mudah, falsafah pendidikan barat dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amani Fakira binti Zamri dari kos Perbankan Islam. Saya akan membincangkan tentang kesan falsafah pendidikan barat terhadap pemikiran Islam. Kesan yang pertama ialah pembelajaran langsung tidak mengaitkan dengan hal keagamaan dan fokus kepada hal duniawi sahaja. Hal ini berkaitan dengan falsafah sekularisme. Sekularisme ni adalah satu ideologi fahaman yang menghilangkan kepercayaan kepada Tuhan. Fahaman sekularisme ni ingin mendidik para pelajar ke arah material dan keduniaan. Contohnya, kita boleh lihat kepada sistem pendidikan di Malaysia di mana mereka memingkirkan pelajar-pelajar aliran agama dan mementingkan pelajar-pelajar aliran sains. Mereka yang berada di aliran sains ni banyak diberikan keistimewaan seperti beasiswa, peluang pekerjaan dan sebagainya. Sekularisme telah memberi banyak kesan buruk kepada akidah orang Islam serta terpesong dari landasan falsafah pendidikan Islam. Pada hari ini, kita dapat lihat bahawa ramai umat Islam tidak begitu takut dengan larangan Islam. Terdapat banyak laporan dan aduan media tentang kemerosotan akhlak dalam kalangan umat Islam seperti kes jenayah, pecah amanah dan pelakuan yang tidak senonoh. Ini memberikan kesan yang negatif kepada falsafah pendidikan Islam itu sendiri. Kesan yang seterusnya adalah ia memberi kesan kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Pihak Barat, mereka telah menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama terhadap umat Islam. Natijanya, moral umat Islam akan terkesan iaitu akan berubah sehingga menjadi lemah, lupa diri dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan sendiri. Dalam sistem pengajaran dan pembelajaran ini, sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam kerana mereka ingin menjadikan kanak-kanak Muslim untuk menjauhkan diri daripada ajaran agama Islam dan bermaklumat untuk mengambil kanak-kanak Muslim yang masih mentah untuk dibentuk. Maka akhirnya lahirlah golongan Muslim yang semakin mengagumi tamadun Barat dan rasa rendah diri serta kurang selesa dengan tamadun Islam. Walau bagaimanapun, falsafah pendidikan Barat ni banyak memberikan kesan yang positif terhadap negara Malaysia. Iaitu, para pelajar, mereka akan lebih berkembang dari segi intelek dan fizikal seperti fahaman progresivisme ni. Progresivisme ni memberi kuasa dan kebebasan kepada pelajar untuk mengembangkan bakat yang mereka ada dalam pembelajaran mereka. Ia juga akan melahirkan pelajar yang lebih berkeyakinan dan mereka juga akan lebih bersedia dari segi fizikal dan juga mental untuk menghadapi dugaan dan cabaran pada masa akan datang. Selain itu, kurikulum essentialism juga memberi kesan kepada negara Malaysia. Ini dapat dilihat dalam perkembangan sistem pendidikan di Malaysia iaitu guru sebagai model. Penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran penting dan kurang penting seperti pelaksanaan KBSR. Matlamat pendidikan di Malaysia adalah untuk menyatupadukan rakyat dan dapat membekalkan pekerja-pekerja mahir untuk pembangunan ekonomi negara serta melahirkan rakyat yang berdisiplin.